Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu di dalam channel Kisah Pengalaman Seramku ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi like, subscribe and share kepada channel ini. Moga-moga channel ini terus berkembang, dan bila ia berkembang saya pun terus bersemangat untuk menceritakan cerita-cerita menarik dalam kisah seramku ini. Pertama sekali cerita ini dikirimkan oleh sahabat subscriber kita, iaitu Cik Lin. Kisah ini berlaku pada tahun 1992. Iaitu pengalaman ini dikisahkan bahawa pernah satu masa dahulu Cik Lin ini pergi ke Kota Kinabalu daripada daerah Sandakan dengan tujuan untuk sambung belajar di salah satu kolej di Kota Kinabalu. Biasalah, daerah Sandakan, Kota Kinabalu jarak jauh, dan DKK itu perlukan tempat tinggal sementara ya untuk belajar di kolej tersebut, kerana kolej itu tidak menyediakan asrama bagi pelajar-pelajar, dan pelajar-pelajar semuanya terpaksa menyewa rumah. Maka kisahnya adalah ketika mencari-cari rumah di sekitar kawasan bandar Kota Kinabalu itu, tidak terjumpa satu pun rumah sewa yang sesuai. Lagipun Cik Lin ini ada seorang wanita, ya mestilah dia cari rumah yang sesuai. Adapun rumah yang dia dapat adalah rumah yang tidak sesuai dari segi jiran-jirannya, kedudukannya dan harganya. Hinggalah satu masa ada sahabat yang call dia, sahabatnya daripada daerah Sandakan, mengatakan bahawa Cik Lin ada satu rumah sewa yang pernah dia duduk dahulu di kawasan daerah KK juga, cuma agak jauh sedikit daripada kawasan bandar. Kata Cik Lin, kalau bagus saya setuju. Kata kawan Cik Lin, beginilah Cik Lin, ambil sejalur rumah ni sebab saya kesian dengan awak kerana sudah lama kau mencari-cari rumah tak jumpa. Kata Cik Lin, betul juga, saya pun sudah puas mencari rumah dan kesana kemari tak jumpa. Tak apalah, saya terimalah. Kata kawan Cik Lin tu, rumah tu bukanlah buruk sangat, tidaklah, tapi bolehlah dia kata. Cuma dia agak jauh sikit dari kawasan rumah-rumah yang lain, dan tidaklah juga dekat dengan bandar, dan tidaklah terlalu sangat jauh. Cuma dia dekat-dekat lereng-lereng bukit di sekitar kawasan Kota Kinabalu itu. Ya. Maka bila dia pergi ke sana, dia tengok dalam dalam rumah tu ya sudah bersedia, kemas, bersih. Dia melihat ada bilik kosong, ada 2 bilik kosong, dan ada dapur dan ada ruang tamu. Jadi kata kawan Cik Lin, macam mana, kamu setujukah? Dia kata, saya setuju lah, apa boleh buat. Dah dapat rumah ni, lagi pun rumah ni okey. Harga pun tak mahal sangatlah, mampulah. Ya, tempat tinggal, ada dapur. Cuma kata Cik Lin ni, saya perlukan kawan seorang, sebab tinggal seorang-seorang pun seram juga kan. Lagipun dia ni adalah perempuan, wanita. Okeylah, begitu. Kata kawan Cik Lin, rumah tu sebenarnya dah dibagi jugalah. Dia punya iklan, nombor telefon kepada rakan-rakannya yang nak belajar di Kota Kinabalu yang mencari rumah. Kata Cik Lin, terima kasihlah kalau begitu. Maka tinggallah Cik Lin di situ pada malam pertama, malam kedua. Malam ketiganya, ada seorang wanita yang masuk, seorang wanita sebaya dengan Cik Lin yang masuk ke dalam tu, yang menyewa di bilik sebelah rumah tu. Maka berkenalanlah Cik Lin dengan penyewa baru itu, yang mengatakan penyewa itu juga salah seorang pelajar di salah satu kolej di Kota Kinabalu, yang nama gelarannya, minta nama samarannya adalah Maria. Maka berkawanlah Cik Lin dengan Maria ini, ya, tinggal serumah. Cuma Cik Maria ini tidak banyak cakap, ya. Dia tidak banyak cakap, tidak seperti rakan-rakan Cik Lin di kolej itu yang periang mesra. Tak, dia cuma seorang yang pendiam. Tidak berapa mesra, tetapi bolehlah buat bercakap. Kata Cik Lin, tak apalah, yang penting dia ada kawan serumah. Cuma kawan serumahnya ini
Sampai saja balik daripada belajar, masuk bilik, kemudian tidur, besok-besok siap dan keluar balik. Itulah. Nak kata nak bawa jalan-jalan ke bandar Kota Kinabalu pun susah. Nak bawa shopping pun susah. Dia cuma tinggal rakan sebilik. Satu masa, kata kawannya ini, nanti bulan Ramadan, bulan puasa, saya bercuti. Jadi maklumkan kepada tuan rumah siwa ini bahawa saya tidak tinggal di rumah selama sebulan, saya bercuti. Nanti lepas Hari Raya barulah saya datang. Kata Cik Len, okeylah kalau begitu. Tapi kenapa lama sangat bercuti? Dia kata sebab ada keluarga di kampung yang ingin dia bercuti lama selama sebulan. Iyalah, kata Cik Len. Tapi Cik Len tak fikir juga kenapa lama sangat bercuti. Sedangkan bulan Ramadan cuti belum bermula lagi kan. Tak apalah, kita mungkin dia ada hal-hal lain. Maka tinggallah seorang balik Cik Lin, ya. Sampai ke hujung bulan tu, sebelum bulan Ramadan, hujung bulan, maka Cik Lin datanglah berjumpa dengan owner untuk membayar siwah. Owner tu kata rumah tu ada 2 bilik. Kamu siwa berapa bilik? Kata Cik Lin, tuan, saya cuma siwa 1 bilik saja. Tapi 1 bilik itu ada kawan yang siwa. Kawan yang sebelah tu menyewa, dia pesan dengan saya, siwa rumahnya nanti dia akan bayar kemudian lah. Sebab dia balik kampung. Garuk kepala juga tuan rumah ni. Apa awak cakap? Begini tuan, ini siwa sebulan saya, siwa bilik saya lah. Rakan sebilik saya yang sebelah tu, yang menyewa di rumah tu, dia kata nanti dia bayar siwa rumah selepas Hari Raya nanti, sebab dia balik kampung. Balik kampung, awak maksudkan siapa? Tu penyewa tu namanya Maria. Maria? Kenapa cik? Dia ada hutang ke? Bukan dia kata. Bagaimana awak tahu di bilik sebelah ada penyewa? Dia kata dia dah lama tinggal cik, lebih kurang sebulan lebih lah. Dia tinggal. Dia datang menjemput saya, dia datang ke rumah tu. Lepas tu dia kata dia penyewa bilik. Saya pun okeylah. Kenapa cik? Apa masalahnya? Maka tuan rumah pun giling-giling pelajaran. Dia kata betul ke ada penyewa di sebelah tu, bilik awak tu? Dia kata betul cik, saya tak bohong ni. Kalau tak percaya datanglah. Mengapa dia tak maklumkan dengan saya? Dia kata dia menyewa. Bila tuan rumah kata kenapa tak maklumkan dengan dia jiran tu menyewa, terkejut Cik Lin. Iya ke? Iya. Tak ada seorang pun datang memaklumkan bahawa dia nak sewa bilik sebelah di sebelah Cik Lin tu. Tak ada yang saya tahu. Cuma Cik Lin seorang saya menyewa tu. Iya ke? Iya. Cik Lin pun heran. Mengapa budak pelajar tu khianat? Tak bagi tuan-tuan rumah yang dia nak sewa situ. Dia mana-mana masuk. Tapi yang herannya satu saja, saya nak tanya. Cik, saya nak tanya, kata Cik Lin. Bagaimana dia masuk ke bilik tu ya? Sedangkan sepatutnya kalau orang menyewa dia mesti pegang kunci. Dan bagaimana dia masuk ke bilik sedangkan tak pernah jumpa tuan dan tuan tak bagi kunci? Inilah yang saya nak heran. Ini yang saya heran ni, kata tuan rumah. Ini yang saya pelik ni. Bagaimana dia boleh masuk rumah tanpa saya bagi kunci, sedangkan kunci bilik awak dengan dia tak sama. Dan tak ada seorang pun yang bagi dia kunci. Ini tak boleh ni, ini kes berat ni, kata tuan rumah. Tak apalah, kata tuan rumah, besok saya datang sana, besok pagi saya datang ya. Okeylah, kata Cik Lin, saya balik dulu. Maka Cik Lin ni pun balik. Dalam perjalanan balik Cik Lin tu dia terfikir-fikir, siapa perempuan nama Maria ni? Tapi saya tengok bagus, cuma dia kurang borak, kurang sembang dan tak berapa mesra dengan kawan-kawan lain. Dan juga kenapa dia ni macam-macam lah terfikir dalam otak Cik Lin ketika itu. Maka pada malam tu Cik Lin tak boleh tidur. Cik Lin tak boleh tidur, langsung tak boleh tidur. Kerana malam itu adalah malam 1 Ramadan dan Cik Lin keluar daripada biliknya, tengok ke bilik sebelah. Tengok bilik itu okey juga, tapi tak terbuka lah pintu. Tapi malaslah Cik Lin nak ke sana nak buka pintu. Apakah tak apalah, biarlah tuan rumah sendiri yang periksa. Takut-takut nanti kalau saya buka apa-apa yang hilang, nanti saya kena tuduh. Dalam keadaan begitu maka berfikir akhirnya Cik Lin terlena sampailah ke esok.
pagi. Keperluan pula esok pagi itu kena pada hari Ahad, tak ada apa kelas, tak ada. Sebelum tu Cik Lin nak keluar juga, nak ke bandar, tapi tak jadi sebab nak tunggu tuan rumah datang. Tuan rumah janji nak datang ke rumah tu untuk tengok rumah tu betul ke ada penghuni atau tidak. Maka lebih kurang pukul 9 pagi datanglah tuan rumah, memberi salam dan masuk. Kata tuan rumah, boleh saya masuk? Boleh, saya nak tengok rumah ni. Kenapa orang masuk menyewa tanpa pengetahuan saya ni, kata tuan rumah. Tuan rumah pun rasa macam marah juga lah. Dia takut orang yang menyewa tu adalah orang khianat, orang jahat, ataupun yalah something pencuri, macam-macam lah dalam fikiran tuan rumah. Bila tuan rumah sudah masuk, Cik Lin pun ikut sekali nak tengok bilik itu. Tuan rumah pun buka bilik tu. Bila masuk saya ke bilik itu, subhanallah, pasang lampu, terkejut tuan rumah. Bilik itu dalam keadaan banyak sarang laba-laba, seolah-olah tidak pernah ada orang masuk ke bilik itu. Banyaklah kotoran bersepah sana sini, banyak habuk, tidak ada tanda-tanda pun orang masuk ke bilik itu. Terkejut Cik Lin, ish, apa sudah jadi? Maka tuan rumah kata, betul ke ada orang menyewa sini? Betul tuan, betul. Saya tak bohong demi Allah. Jadi siapa yang datang tu, berapa lama dia tinggal sini, kata tuan rumah? Sebulan lebih. Sebulan lebih. Namanya siapa? Maria. Ada tak gambarnya? Sempat saya ambil gambar dengan dia. Cuba tengok. Bila Cik Lin tengok dalam handphone, tak ada langsung gambar Maria tu. Sedangkan sebelum tu mereka ada buat gambar lah, selfie. Tapi bila cek, tak ada muka-muka Maria, tak ada. Yang ada cuma muka Cik Lin saja. Tambahlah Cik Lin terkejut. Kata hati, bulu rumahnya meremang dan dadanya berdebar berkencang. Dia pun takut. Tuan rumah pun jadi takut sama. Ish, apa sudah jadi ini, kata tuan rumah. Benarkah Cik Lin nampak? Benar tuan, benar. Jangan-jangan benda tu Cik Lin dan tuan rumah sama-sama tengok. Makhluk halus, gangguan, kuntilanak, syaitan, jin, macam-macam lah terfikir di otak mereka. Kemudian tuan rumah cek dalam buku list. Sebab dulu-dulu sebelum Cik Lin datang, beberapa tahun yang lalu, ada juga penyewa-penyewa lain. Cek. Nama-nama orang yang menyewa yang lama-lama ada. 5 tahun lepas. Namanya Maria. 5 tahun lepas. Kata tuan rumah, Maria ini Maria. Ya tuan, ini nama Maria. Astagfirullahalazim, kata tuan rumah. Kenapa tuan? Kenapa? Cik Lin, penyewa ini sudah lama meninggal dunia. Meninggal dunia? Iya. 4 tahun yang lalu. Akibat kemalangan jalan raya. Subhanallah. Astagfirullah, kata Cik Lin. Jadi, siapakah selama ini tinggal dengan Cik Lin lebih kurang sebulan lebih? Tak tahulah, kata tuan rumah. Subhanallah. Daripada situ menggigil badan Cik Lin. Ketakutan dia. Terus dia berkemas nak pindah barang. Kata tuan rumah, nak ke mana? Nak kemas, saya takut. Jadi kita kalau begitu, nanti awak tinggal di mana? Kata Cik Lin, tak tahulah nak tinggal mana. Jangan dulu, kata tuan rumah. Jangan berkemas dulu. Sabar. Saya panggil ustaz nanti untuk bersihkan rumah ini dengan rawatan-rawatan Islam. Tunggu di sini. Maka tuan rumah pun call, adalah disimbang-simbang. Lebih kurang 2-3 jam kemudian, dekat-dekat petang tu, datanglah beberapa orang ustaz untuk membersihkan rumah itu dengan rawatan Islam, memagarnya, membacakan Yasin, azan di rumah itu. Moga-moga rumah itu tidak ada gangguan, dan juga tuan rumah telah arahkan beberapa pekerjanya untuk membersihkan bilik itu, ditugaskan bersihkan bilik itu, bersihkan bilik itu, dan dipagarlah rumah itu dengan pagar daripada doa-doa, daripada ayat suci Al-Quran, hinggalah tuan rumah rasa yakin dan ditenangkanlah Cik Lin. Akhirnya Cik Lin pun tenang, alhamdulillah. Kebetulan pula ada seorang pelajar yang betul-betul lah pelajar menyewa di situ. Seorang pelajar perempuan, ya, pelajar baru yang menyewa di bilik itu dan tinggal di situ. Dan berakhirlah ceritanya sampai di situ saja, mengikut cerita Cik Lin. Sampai sekarang Cik Lin masih teringat peristiwa itu. Dia akan jadi seram
menggigil badannya bila terkenangkan cerita itu. Rupa-rupanya yang datang itu adalah qarin. Kata ustaz yang merawat itu, qarin. Yang datang itu adalah qarin, si arwah yang meninggal itu. Karena kata ustaz itu, setiap diri kita ni ada qarin yang sentiasa mendampingi kita. Jadi kalau kita meninggal, qarin itu tidak meninggal, maka qarin itu akan menyerupa seperti arwah, dan biasanya dia akan datang, tetapi dia tidak mengganggu, dia akan datang menyerupa. Maka kata ustaz tu, ucapkanlah, hadiahkanlah surah Al-Fatihah untuk arwah, moga-moga arwah selamat di sana dalam keadaan tenang di sana. Al-Fatihah, kata Cik Lin. Maka berakhirlah cerita ini. Ya, kata Cik Lin, inilah kisah pengalaman seramnya dahulu yang pernah dia rasai dan dia kongsikan pada kita semua. Semoga dapat manfaat daripada kisah ini. Yang paling penting sekali ialah jangan lupa membaca doa pendinding untuk diri sendiri dan membaca doa sebelum tidur. Semoga kita semua terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Sekian, kita akan bertemu di kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.